أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، ونصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى محمد ابن عبد الله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فقد فاز المتقون. Alhamdulillah, pertama dan selamanya mula sama-sama kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala di atas limpah kudrah dan iradahnya. Kita masih lagi diberikan peluang, kita masih lagi diberikan ruang, kita masih lagi diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita terus hidup hingga ke saat dan ketika ini. Lebih-lebih lagi dalam keadaan kita berada dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan nampak serius seperti apa tuan? Awak Ustaz Farid jadi besar. Malam ni saya ganti ya tuan. Ganti ya. Ganti ni dia sat ya. Tuan-tuan jangan risau. Nah, Ustaz Farid tak dapat hadir, nah dia demam dan saya diminta untuk ganti tempat dia lah. Nah, kita isi sikit. Nah, nampak tuan-tuan serius ni. Tak nampak muka pun, nampak mata tu, nampak mata serius. Muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat rahimakumullah. Pada malam yang berbahagia ini saya nak mengajak tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada malam ini, banyak-banyak kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pada keluarga baginda, para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, para tabi'in, ulama-ulama, aulia-aulia, seterusnya muslimin dan muslimat, mukmin dan mukminat rahimakumullah. Pada malam ni saya nak mengajak tuan-tuan untuk kita melihat sebuah hadis yang pendek. Hadis yang mungkin tuan-tuan pernah dengar, mungkin tak pernah dengar. Hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu an. Dalam hadis ni tuan-tuan, kata Anas bin Malik. Anas bin Malik ni siapa tuan-tuan? Dalam banyak kuliah kita dah biasa cerita dah. Siapa dia Anas bin Malik? Salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Ansar. Nah, daripada Ansar yang duduk di Madinah Al-Munawwarah. Ada sebahagian pendapat yang mengatakan di antara sahabat yang hidupnya lama. Dia wafat di Basrah dalam satu riwayat pada usia 103 tahun. Anas bin Malik ni pernah jadi khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa tahun yang disebut oleh ulama-ulama al-muhaddithin. Nah, pernah jadi orang yang menyediakan air wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah jadi seorang sahabat yang menyediakan kenderaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah jadi sahabat yang apabila Nabi nak bermusafir, dialah yang menyediakan segala kelengkapan untuk Nabi pergi bermusafir. Antaranya siapa tuan-tuan? Anas bin Malik. Dalam hadis yang ringkas ni tuan-tuan, dalam keterbatasan masa, nah, dalam kita terpaksa akur dengan SOP yang terkini ini, nah, kata Anas bin Malik, anna rajulan
min ahli al-badiyah kana ismuhu Zahir bin Haram. Nah, wa kana yahdi lin nabi sallallahu alaihi wasallam min al-badiyah wa yujahhizuhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada an yakhruj faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna zahiran badiyatuna wa nahnu hadiruh. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuhibbuh wa kana damiman. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاع فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره قال أرسلني من هذا فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يألو ما ألذق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يشتري العبد فقال يا رسول الله إذا والله تجدني كاسدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكن عند الله لست بكاسدا. Hadis ini tentang riwayat Imam Ahmad, hadis sahih. Satu hari tuan-tuan, kata Anas bin Malik. Anas bin Malik kata, aku melihat seorang lelaki Badawi. Lelaki Badawi ni dia mai, yang nama lelaki Badawi ni kata Anas bin Malik Zahir bin Haram. Ada satu riwayat sebut Zahir bin Haram, dua-dua. Nah, dia ni masuk Islam di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Arab Badawi. Arab Badawi ni apa dia tuan-tuan? Arab kampung. Nah, Arab kampung. Badawi ni tuan-tuan, kalau kita baca sejarah pasal Badawi ni, bekas pembesar di Jordan pun salah seorang daripada Badawi. Nah, bahkan kalau tuan-tuan baca sejarah raja-raja di Saudi pun, setiap raja ni tuan-tuan, dalam setahun tu dia akan cari 7 hari dia nak pergi duduk di padang pasir. Dia nak merasai, dia nak ambil feel jadi orang Badawi. Bahkan ada di kalangan mereka juga daripada adik-beradik mereka yang daripada Arab Badawi. Tak semua tuan-tuan orang hidup dalam pekan, orang hidup di padang pasir. Arab Badawi ni dia hidup secara nomad. Nomad ni apa tuan-tuan? Dia berpindah randah. Ni Arab Badawi ni. Nah, satu hari kata Nabi kata dekat para sahabat, apa tengok Arab Badawi ni. Satu hari sahabat tengok ada seorang Arab Badawi. Sahabat tak pernah kenal pun Arab Badawi ni. Tak pernah tengok pun dia jumpa Nabi, tak pernah tengok pun. Dia bertanya dia, hang cari Nabi, hang cari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hang cari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni hang nak buat apa? Dia kata dia cari Nabi ni tuan-tuan pasal dia nak bagi hadiah kat Nabi. Pasal apa dia nak bagi hadiah kat Nabi? Pasal dia sayang kat Nabi. Ya. Walaupun dia ni seorang Arab Badawi, orang senang fahamnya dia ni di kalangan sahabat tidak terkenal, Mr. Nobody. Orang tak kenal pun siapa dia. Takkan mai cari Nabi. Dah mai cari Nabi pula, dia habaq dia nak bagi hadiah kat Nabi. Hang ni siapa? Sahabat-sahabat. Anas bin Malik ni duk melihat keadaan situasi ini. Nah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila dia dah mai jumpa Nabi, dia bagi hadiah kat Nabi, dia pun beredar. Nabi kata kepada para sahabat, Nabi kata, kalau hangpa nak tahu, inilah Zahir badiyatuna. Dia ni kalau nak dibanding di kalangan kita ni, dia ni ialah seorang Arab Badawi, kata Nabi. Wa nahnu hadiru. Kita ni orang, bukan orang Badawi, kita ni orang Quraisy, orang kota Mekah.
Dia tu orang Badawi. Sahabat lain semua duk heran, macam mana orang Badawi ni kenal Nabi? Dah lah kenal Nabi lagu tu saja, tapi mai cari Nabi nak bagi hadiah dekat Nabi SAW. Nabi kata, wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Anas bin Malik kata, wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuhibbu. Nabi sangat sayang kat dia. Tuan, nak jadi orang yang Nabi sayang ni bukan senang, tuan. Bukan satu benda yang senang. Nah, bukan tekat tu saja, dia ni Nabi sayang, tapi kata Anas bin Malik, wa kana damiman. Apa dia damiman ni, tuan-tuan? Huduh, tak lawa, tak segak. Antara pentakrifan damiman ni pendek, hitam, tak ada rupa. Itu di antara pentafsirannya. Nah, walaupun dia huduh, dia tak ada rupa, dia Mr. Nobody, tak dikenali di kalangan sahabat, tapi Nabi sangat sayang dia. Nah, walaupun dia ni damiman, dah lah Arab Badawi, Arab kampung, damiman pula, tak ada rupa, tak terkenal, tak putih, tak segak, pendek, kemetot, apa pun tak ada. Kalau tengok mata kasar ni, apa pun tak ada. Nah, tapi dalam-dalam pada tak ada tu, dia di antara orang yang mencari Nabi, nak bagi hadiah kepada Nabi SAW. Tuan-tuan tengok, tuan, sahabat ni bila dia sayang kat Nabi, dia nak bagi apa yang dia boleh bagi kat Nabi SAW. Kemudian kata Anas bin Malik, fa'atan Nabi SAW, dan satu hari Zahir tadi ni, Arab Badawi tadi ni, dia main cari Nabi lagi. Kali ni dia bukan nak bagi hadiah, dia main cari Nabi. Dia nak tanya sahabat, aku nak jual barang. Nah, dia nak jual sesuatu daripada kabilah dia ni, daripada buat sesuatu dan dia nak jual barang tu. Dia cuba nak tanya barang tu adakah Nabi SAW nak beli. Ni Arab Badawi ni, tuan-tuan. Nah, fahtadalahu min qalfihi wa huwa la yubsiruhu. Dalam dia duduk berjalan pergi cari Nabi ni, Anas bin Malik duduk tengok ni, tiba-tiba Nabi main daripada belakang. Nabi peluk dia kat belakang. Tuan, nak jadi satu orang yang Nabi boleh melawak. Nabi boleh melawak, tuan-tuan. Nampak? Kita jangan duk sangka Nabi ni serius, Nabi ni cerita pasal akhirat saja. Nampak, tuan-tuan? Dalam situasi hadis ni, Nabi sangat friendly, walaupun dia ni damiman yang tadi ni. Nabi peluk dia daripada belakang. Dia rendah, dia duduk kali, tak nampak siapa ni. Nah, dia kata, siapa yang duk peluk aku ni? Nah, dia kata, siapa yang duk peluk aku ni? Arsil ni, lepas aku. Nah, dia kali dia tanya, man hadha? Siapa dia ni yang duk peluk aku ni? Siapa dia? Man hadha? Dia duk kali belakang, tak nampak orang peluk dari belakang. Nah, dia kali-kali lagi sekali, tuan-tuan, faltafat fa'arafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dia kali-kali lagi sekali nampak itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia biar bagi lama, belakang dia tu tembak dengan dada Nabi ni. Dia biar bagi lama. Nah, kita lah ni tak sempat jumpa, tuan-tuan. Kita boleh tengok rambut Nabi, kita boleh tengok gigi Nabi, kita boleh tengok yang kita duk tengok di apa khazanah Rasulullah tu, janggut Nabi, rambut Nabi. Kita tengok hak tu pun, kalau orang yang dia ada touching tu, dia tengok hak tu, dia dengar orang selawat dia pun dia dah. Nah, tambahlah ni, tuan-tuan, kita tengok malam-malam orang semayang di Masjidil Haram, orang semayang di Masjid An-Nabawi, tambah bila dia petunjuk jalan nak masuk ke makam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dia bukan ada siapa main marah kita apa, no, tapi dia jadi sayu, dia jadi tak tahu dia jadi ke mana. Tak tahu, tuan-tuan tengok, tuan-tuan rasa ke mana. Ada setengah orang tengok dia rasa macam biasa, macam saya tengok bola, macam saya tengok drama. Ada setengah orang tengok dia bagi satu touching. Dia tengok je orang duduk. Kita tak boleh pi, tuan-tuan. Nah, kita tak boleh.
duduk dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan jasad Nabi. Ya. Ini hadis ni dia nak cerita apa? Dia nak cerita sahabat ni sayang kat Nabi. Nabi dia biar Arab Badawi tadi ni, dia dah tahu tu Nabi, dia biar tembak dada Nabi dengan belakang dia tu, dia biar bagi lama. Nah, al-dhiqu dhahrihi bi sadrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia nak bagi sanak dengan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dia tahu itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi melawak sekali yang pertama pada tuan, Nabi peluk dia, Nabi nak melawak dengan dia. Lepas tu yang kedua, Nabi buat satu lagi lawak. Nabi tanya kat sahabat. Nabi tanya kat sahabat, Nabi tanya apa? Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yashtari al-'abd?" Siapa nak beli hamba ni? Nabi tanya. Siapa nak beli hamba ni? Dah dia orang kulit hitam, pendek, Arab Badawi pula. Zahir ni kata apa kat Nabi? Zahir ni kata kat Nabi, faqal, ya Rasulullah, idzan wallahi tajiduni kasidan. Ya Rasulullah, hang pun tahu ya Rasulullah, aku ni tak ada nilai. Kasidan, no value. Kasidan ni tak ada nilai, tak ada harga. Apa kita nak pergi jual kereta lah, kita pakai kereta, mungkinlah kereta hak orang tak mau, kan? Sampai kita pergi Yuska pun, Yuska kata, aku tak mau beli kereta second hand ni. Kalau hang tinggal pun hang kena bagi duit ke aku nak suruh orang ambil pergi buang. Punya tak ada nilai. Ya Rasulullah, kata Arab Badawi ni, wallahi tajiduni kasidan. Engkau pun tahu ya Rasulullah, aku ni tak ada nilai apa pun. Tak ada nilai apa pun aku ni ya Rasulullah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata kat dia, lakinna, kamu rasa kamu tak ada apa, tapi indallah lasta kasidan, lasta bikasidin. Tapi bagi Allah kamu ni bukan tak ada nilai, tetapi sangat tinggi nilainya. Tuan-tuan muslimin muslimat, mukminin mukminat rahimakumullah. Ulama-ulama hadis, tuan-tuan, bila baca hadis ni nampak simple. Mungkin ada setengah orang tak mau baca pun hadis ni. Tapi moral daripada hadis ni, tuan-tuan, macam mana kita nak jadi orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaman para sahabat, mereka boleh jumpa Nabi, mereka boleh bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh menatap wajah Nabi. Tapi kita hari ini, apa yang kita boleh buat tanda kita sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lebih-lebih lagi kita berada dalam bulan Ramadan, di 10 terakhir ini. Kita nak sangat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. 10 terakhir ni, tuan-tuan, berapa kali dah kita riau kepada Allah. Terbangkit tengah malam, kita tak boleh main nak duduk buat qiyamul lail macam dulu, tidak digalakkan. Dalam sufi itu dia kata tidak digalakkan. Kita kejut ahli keluarga kita. Tuan-tuan, kalau tak boleh teriak pun Nabi kita suruh buat teriak, nak jentik hati kita yang sudah 11 bulan bergelumang dengan dosa. Ini masanya, tuan-tuan. Sambil kita istighfar di tengah malam, kita buat lagi ni. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illahu huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dan kita duduk seorang-seorang tengah malam, sepertiga malam. Tuan-tuan try buat lagu yang sedih sikit. Banjir, tuan-tuan. Banjir.
Ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah dosaku ya Allah. Ampunkan dosa ibu yang melahirkanku ya Allah. Ampunkan dosa ibu yang mengandungkanku ya Allah. Ampunkan dosa ayahku ya Allah. Entah berapa kali dah kita buat ni? Sampai malam ni, malam ke-20 berapa dah ni? Malam ni malam ganjil pula. Berapa kali dah kita teriak minta ke Allah, kalau mak ayah kita dah tak ada, ya Allah, jadikan kubur ibuku, kubur ayahku daripada taman-taman syurga-Mu ya Allah. Berapa kali dah kita minta, tuan-tuan? Berapa kali kita minta daripada Allah? Siapa kita di sisi Allah, tuan-tuan? Nak banding dengan sahabat Nabi tadi ni, dia boleh jumpa Nabi, dia boleh bertemu badan dia dengan badan Nabi. Kita renung habis-habis, kita muhasabah malam ni, tuan-tuan. Siapalah kita nak dibandingkan dengan Arab Badawi yang sahabat Nabi tadi ni, yang damiman, yang Mr. Nobody, yang tak ada sahabat pun tak kenal, yang nama Zahir tadi ni. Ya Allah, aku takut ya Allah, umurku semakin bertambah ya Allah, dosaku semakin banyak ya Allah. Terimalah taubatku ya Allah. Tuan-tuan, cuba tuan-tuan, cuba. Bukan untuk orang lain, untuk kita. Terima taubatku ya Allah. Permudahkan saat-saat sakaratul mautku ya Allah. Tuan-tuan, minta tuan-tuan. Kita tak tahu bagaimana pengakhiran kita. Kita tak tahu. Minta tuan-tuan, minta. Ini peluangnya, ini masanya. Permudahkanku untuk menjawab soalan malaikat-Mu ya Allah. Tuan, permudahkanku di atas mizan-Mu ya Allah. Tuan, minta. Nah, kita minta daripada Allah. Kita minta apa kita nak minta? Kita nak keluarga kita jadi bahagia, kita nak keluarga kita jadi orang yang mendirikan solat, kita nak anak kita jadi anak yang boleh mendoakan kita bila kita mati. Minta tuan-tuan, jadikan zuriat keturunanku zuriat yang mendirikan solat ya Allah. Bantulah ku ya Allah. Tuan-tuan, kalau semua orang bangun tengah malam merayu merintih macam ni kepada Allah, supaya Allah angkat wabak ini, Allah akan makbul tuan-tuan. Allah akan makbul. Tapi adakah semua orang bangun minta ini? No. Kita tahu, semua orang tahu dah kelebihan Lailatul Qadar. Semua orang tahu dah. Setiap tahun kita dengar. No. Kita nak cari kelebihan tu, kita nak dapat pahala tu. Tuan-tuan, kita cari peluang ada, kita ambil tuan. Kut-kut malam ni ialah malam terakhir kita. Nah, mungkin malam ni malam terakhir kita dalam bulan Ramadan. Malam kita terakhir kita mai rumah Allah. Malam terakhir kita untuk tarawih. Mungkin. Nah, kita minta tuan-tuan daripada Allah Subhanahu wa taala supaya kita tidak menjadi golongan-golongan orang yang sangat rugi. Nah, kita dah duduk dalam tempat gedung pahala yang cukup banyak, kita nak grab ambil saja. Nah, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat rahimakumullah. Nah, sebelum kita akhiri pada malam ini, jam pun dah hampir kepada 10 suku. Nah, mungkin antara yang kita boleh ambil tuan-tuan, mungkin yang pertama,
Mungkin kita ni hina di sisi manusia. Kita tak ada pangkat, kita tak ada jawatan, kita bukan orang kaya, kita bukan orang senang, tapi biarlah kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita boleh bina hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar kita mulia di sisi Allah, walaupun orang tak kenal kita, orang tak tahu pun amalan kita ke mana, orang tak kenal pun, biar pergi. Yang penting kita hebat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nak masa kita munajat, ya Allah, pandanglah ku ya Allah, hamba yang hina ini ya Allah, aku kembali kepadamu ya Allah, bimbingku ya Allah. Tuan minta tuan. Nah. Dan pada masa ini juga yang keduanya ialah apa tuan-tuan? Pengajarannya kita boleh upgrade ibadah kita di 10 terakhir ini. Kita dah nampak garisan penamat di hadapan. Sekarang ni ialah masa untuk kita membuat pecutan. Kalau orang race fighter, masa inilah dia akan guna nose untuk dia lebih laju. Nah. Bukan laju tu pasal nak pergi beli baju raya. Laju tu pasal nak ligan pahala. Nah. Kita bisa cerita tentang yang menjadi senario dan kalau tuan-tuan tengok di negara Arab, 10 terakhir ni masjid nak masuk pun payah. 10 terakhir ni. Tapi kita ni kuih terakhir, kuih lagi longgar, lagi senang. Dia beza tuan-tuan. Tuan-tuan yang pernah pergi negara Arab, tuan-tuan tengok. 10 terakhir ni kita nak pergi masjid ni, nak celah masuk pun payah. Pasal mereka nak rebut sungguh 10 last ni. Dan yang terakhir tuan-tuan, mungkinlah, mana nak tahu tuan-tuan, kalau kita tak pernah bangun qiyam pun, mungkin dalam Ramadan kali ini kita bangun qiyam, kita minta pada Allah, Allah makbul doa kita. Mungkin lepas Ramadan pun kita dah tak tinggal lagi qiyam. Nah, mana nak tahu jadi rezeki kita tuan-tuan untuk tahun ini mendapat Lailatul Qadar. Siapa sangka? Nah, jadikanlah peluang-peluang terakhir, masa-masa saat-saat kecemasan ini untuk kita gunakan sebaik mungkin. Nah, cukup sekadar tu tuan-tuan. Tazkirah ganti je ni malam ni. Nah, bukan tazkirah saya, ganti saja Ustaz Farid. Nah, moga-moga sikit perkongsian ini, hadis yang kita baca pasal Arab Badawi tadi ni, menjadi satu suntikan semangat untuk kita upgrade ibadah kita di akhir-akhir Ramadan ini. Nah, panjang umur kita jumpa lagi tuan-tuan. Saya mati dulu, tuan-tuan tolong doa, nah, bagi permudah urusan di sana. Hak sana nak kita takut hak sana tuan-tuan. Nah, cukup sekadar itu yang baik pada Allah Subhanahu wa taala, salah dan silap daripada kekurangan dan kelemahan dari saya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ij'alna minan najihin wal faizin wal mutafawwiqin fi imtihan ad-dunya wal akhirah. اللهم اجعلنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم